setiap kali hujan ataupun banjir besar berlaku, jadi banyak kayu-kayu tu hanyut melalui sungai. Dibiar begitu saja. Kayu-kayu yang tak berharga ni di mata pandangan orang lain, saya nak ubah dia supaya jadi sesuatu yang bernilai. Kalau kita menggunakan sensor mesin tu, cakap lebih banyak lagi kita membuatkan pengeluaran lah dalam bidang kedai kayu. Kalau cerita memang kelakar lah. Dengan basic yang tak ada pada saya mampu ukir macam mana yang dia dah ukir. Ukirannya hidup dan dia dapat ambil motif-motif tertentu lah untuk ciptaan dia. Jadinya saya ambil inisiatif ni untuk belajar dari awal supaya saya boleh sambung warisan ini. Kita akan menyuntik bantuan-bantuan untuk kita pertingkatkan lagi dari segi pembangunan produk, dari segi penghasilan, dari segi kualiti dan sebagainya. Kayu cengal teras gaharu. Adi guru pengukir waris bangsa. Indahnya seni bina orang Melayu. Teruskan legasi, peliharalah ia. Menyimpan pelbagai kisah alam dan kehidupan. Tidak pernah gagal, sungai sentiasa menjadi nadi kepada penduduk sekitarnya. Setiap hari, sungai terpanjang di semenanjung Malaysia ini menukilkan kata-katanya dengan pelbagai aktiviti manusia. Antaranya tokoh adik guru kraf kayu, Abdul Muhaimin Hasbullah, seorang pengukir kayu tersohor negara. Bawah tu pun banyak tau. Kayu-kayu. Kayu hanyut ni adalah satu khazanah bagi kami, ianya sangat berharga. Dan daripada kayu hanyut ni kami akan jadikan ianya sesuatu yang boleh dijadikan hasil seni. Jadi alhamdulillah lah, ini adalah satu kurniaan Tuhan kepada hamba-Nya, dan kita haruslah menghargai serta kita memelihara alam sekitar. Kita guna pakai balik semula kayu-kayu hanyut ni. Sejak sekian lama, Sungai Pahang menjadi lubuk tangkapan ikan dan lorong pengangkutan air. Namun bagi Muhaimin, kunjungannya adalah untuk memanfaatkan kayu-kayan hanyut. Saya dapat apabila kejadian selepas banjir tahun 1991, bila banjir besar berlaku di Temeloh ni, saya dapati banyak kayu-kayu hanyut terbiar begitu saja. Jadi saya fikir benda yang buruk ni, benda yang tak elok ni, hanyut-hanyut ni, bagaimana kita nak jadikan dianya sebagai satu barang ataupun kayu yang boleh mendapat nilai yang tinggi. Sentiasa mengenakan lilitan kain di kepala atau semutar, kebiasaannya Muhaimin akan berkunjung ke kawasan yang dikenali sebagai Buntut Pulau. Berbeza dari orang lain, kebiasaannya pengukir berusia 55 tahun ini akan menghabiskan masa beberapa jam untuk mencari batang-batang dan cebisan kayu-kayu yang terdampar di sini. Dia memanfaatkan kira-kira 3,000 spesies kayu-kayan yang terdapat di Malaysia. Kita bawa bengkel, kita cuci dulu, buang punya pasir-pasir ni. Nanti bila ada pasir, bila kita ukir nanti kita punya pada pahat. Pahat kita tumpul lah kulit dia. Kita buang kulit ni. Yang lembut-lembut nanti. Dia telah menempuh beratus-ratus kilometer perjalanan melalui sungai. Dia akan terapung langgar sini dan langgar sana, dan daripada kesan daripada hanyut tu, dia melanggar batu dan sebagainya, yang itu yang menjadikan kayu tu lebih cantik. Dia bentuk semula jadi tu. Dalam budaya masyarakat Melayu, penerapan nilai-nilai estetika
dapat dilihat dalam penggunaan produk-produk dan peralatan yang diperbuat daripada kayu. Begitu juga kayu-kayu hanyut yang terdiri daripada peralatan dapur, perabot, rumah dan lain-lain. Ini mungkin komponen rumah lah, dinding, ketiang apa pun tak tahu lah. Merbau ni sini. Ya. Ugat kayu tu merbau. Oh, merah. Teras dia. Setiap insan seni mempunyai pandangan yang berlainan. Sebatang balak yang dikatakan terdampar sejak banjir besar 2014 banyak menyimpan rahsia dan khazanah sungai yang menjadi sandaran kepada Muhaimin dan petugasnya untuk menghasilkan objek seni. Air dah makan sikit lah. Cuci dulu buat balik. Cuci dulu. Dah tinggal teras dah ni. Kulit-kulit semua dah tak ada dah. Pokok balak yang hanyut di Sungai Pahang ini, dari hulu Sungai Pahang ini dipercayai daripada spesies meranti dan ia dianggarkan bernilai 8 hingga 10 ribu ya, Cik Min. Kalau daripada sini, apa yang Cik Muhammad nampak untuk membuat ukiran ataupun hasil seninya? Okey, kalau dari segi bentuk asli kayu ni, nilai seninya adalah di bahagian akar. Kita dapati akar ni mempunyai nilai seni yang tinggi. Ya. Jadi biasanya bahagian akar ni kita akan potong lah. Dan kita boleh buat macam-macam dengan akar ni. Sama ada kita buat meja ataupun kita jadikan dia arca. Sebab kebanyakan akar-akar pokok ni dia dah melalui daripada revolusi, dah beratus tahun dah kayu ni. Kita dapati banyaklah yang terdapat di dalam akar ni. Ada batu, pasir dan sebagainya sangkut kemari. Biasanya kalau kita menjalankan kerja-kerja mencari kayu hanyut ni, pertama faktor keselamatan lah. Kita kena tengok selalunya binatang-binatang liar dia akan main di tepi-tepi sungai ni. Contohnya? Contohnya babi hutan ataupun kadang-kadang kalau kita bernasib baik kita akan jumpa tapak buaya dan sebagainya. Sebab ni tempat ni sesuai dia untuk dia mendarat dia berjemur dan sebagainya. Macam ni tapak apa? Ini saya lihat ni macam tapak babi hutan ni. Dia mungkin dia dah cari makan kan, dia nak minum air, dia akan ke tebing. Apa lagi hewan lain? Apa namanya binatang-binatang liar lah. Mungkin ada juga sebahagiannya yang kalau pak belang ke apa ke, mungkin lah, kemungkinan besar lah kan. Kita tak tahu kan dalam hutan ni. Berbeza individu menampilkan berlainan hasil karya seni mereka dan setiap objek seni wujud secara intrinsik juga ekstrinsik. Sungai Pahang yang mengalir di bandar Temerloh ini bukan sahaja terkenal dengan ikan patinnya, tetapi ramai yang tidak menyedari ia membawa kayu-kayu hanyut yang terdiri daripada jenis kayu-kayu yang berharga seperti cengal, meranti dan pelbagai lagi. Dan ia menjadi rezeki hanyut kepada mereka yang tahu menilainya. Selalunya kalau saya ke luar negara, yang ini menjadi rebutan kepada sahabat-sahabat saya mungkin di dunia. Falsafah saya, tidak semestinya sesuatu yang buruk tu tidak ternilai harganya. Bila dapat disambung okey, kita boleh jual dengan harga yang tinggi. Terletak bersebelahan Sungai Pahang, Inakraft Wood Carving dizahirkan pada 1991 di Kampung Bangau Tanjung, Temerloh, Pahang. Di sinilah lahirnya idea Muhaimin untuk menonjolkan kemahiran dan kepakarannya bagi menghasilkan karya seni ukiran kayu. Bahan yang dibawa pulang perlu dibersihkan daripada kekotoran habuk, pasir dan sebagainya. Falsafah saya, tidak semestinya sesuatu yang buruk tu tidak ternilai harganya. Bila dapat disambung okey, kita boleh jual dengan harga yang tinggi. Ini sebenarnya anugerah alam. Tuhan dah bagi kita, tapi kita tak nampak. Tuhan dah bagi itu macam mana kaedahnya supaya kayu-kayu yang tak berharga ni di mata pandangan orang lain, saya nak ubah dia supaya jadi sesuatu yang bernilai.
Mengetengahkan ukiran kayu tradisional dan kontemporari serta berlatar belakangkan pengajian asas kemahiran kraf kayu, hasilnya kaya dengan pelbagai motif alam. Kalau kita tengok di negara-negara luar, kebanyakan kayu-kayu hanyut ni diukir menggunakan motif-motif dia lah. Ada setengah tu dia buat patung, olahan patung dan sebagainya. Jadi bagi saya rasa kenapa kita tak buat sesuatu yang berlainan pada mereka. Kita ambil motif-motif flora fauna kita jadikan dia sebagai ukiran dan kita gunakan motif-motif alam ni. Ukiran kayu telah lama wujud dalam kalangan masyarakat Melayu. Seperti seni ukiran lain, ia berbeza dari segi cara dan teknik ukirannya. Saya cubalah buat 2-3 item, alhamdulillah mendapat sambutan, jadi orang ramai bertanya dan sebagainya. Di situlah tercetusnya idea. Saya rasa benda ni boleh buat duit. Jadi saya cuba buat, kemudian tengok feedback pada orang, dia kata kenapa tak dikomersialkan. Jadi secara tak langsung itu menambatkan satu idea bagi saya. Kebiasaannya, Muhaimin mempunyai pemilihan tema, idea dan konsep serta keunikan tersendiri berdasarkan mesej yang tersirat antara hubungan alam dan manusia. Saya lihat di negara kita sendiri pun belum ramai lagi orang yang mencuba mengukir kayu-kayu hanyut ni. Saya rasa satu peluang yang tidak ternilai dan kadang-kadang tu kalau dah diukir, dah siap ukir tu, saya pun tak tahu nak letak berapa harga nilainya. Tapi kalau berdasarkan kepada mereka-mereka ni yang dah buat terdahulu dari saya ni, dalam bentuk arca ni, kalau dalam bentuk arca memang harganya cukup mahal. Biasa kalau besar-besar ni saya akan jual dalam harga 5 ataupun 6 ribu lah. Kayu adalah bahan alam yang sesuai untuk diukir dan boleh dipelbagaikan kegunaannya. Sebelum diukir, permukaan kayu dirata dan dilicinkan untuk membolehkan kayu dilukis, seterusnya dipahat dengan alur dan penceritaannya. Dalam dunia seni ukir ni, apa yang penting ialah jenis kayu. Biasanya kayu-kayu yang berurat halus. Tidak semestinya kayu tu buruk ataupun baru. Yang penting dia urat dia halus, senang untuk kita membentuk dan melorek. Kita nak menggubal dia, sebab urat yang halus ni dia rapat, dia tidak mudah pecah. Biasanya kami akan menggunakan kayu-kayu tropika yang keras seperti cengal, merbau, nyatuh dan sebagainya, sebab urat dia sesuai untuk diukir dan tidak mudah pecah. Ukiran kayu terbahagi kepada dua bahagian, iaitu seni ukiran Melayu tradisi dalam bentuk kontemporari dan seni ukiran Melayu kontemporari. Alatan-alatan ukiran ni kebanyakannya saya dapat daripada luar negara. Sebab saya nak menghasilkan sesuatu ukiran yang bermutu tinggi, kita juga memerlukan alatan yang terbaik. Bila saya ke luar negara, saya akan bertukar-tukar alatan ataupun pahat-pahat ukir ni. Tujuannya supaya dia akan menambahkan lagi koleksi yang sedia ada. Contohnya pahat ni saya dapat daripada Ghana. Negara Ghana, dia berbezalah dengan pahat yang kita ada. Dan juga kita ada daripada Switzerland. Saya bertukar dengan sahabat saya, Mr. Paul. Dan kita ada juga pahat daripada Morocco. Ini sahabat saya bagi. Dan ini daripada kita ada banyak lagi. Ini daripada Kemboja, daripada Nepal dan sebagainya. Jadi ini satu sebagai tanda persahabatan. Ini adalah pahat wi. Kalau kita lihat bentuk dia bentuk wi. So kegunaannya adalah untuk kita melorek. Kita lorek, lepas kita lukis tu ikut garisan. Bila dah siap kita lorek, kita gunakan satu lagi jenis pahat. Yang ni kita panggil pahat kuku. Pahat kuku. Untuk kalau sini orang panggil sobek. Kita sobek tu mungkin lah untuk membentuk sulur. Cara guna dia macam ni lah. Kita pegang mengikut kesesuaian. Dan yang terakhir sekali, kita ada mallet kayu. Selalunya kalau saya ke luar negara, yang ini menjadi rebutan kepada sahabat-sahabat saya mungkin di dunia. Dan dia selalunya kita akan bagi pada dia bertukar. Kita bertukar alat. Menghasilkan motif ukiran bukanlah mudah. Di samping mengikut kesesuaian tempat dan permintaan pelanggan, sebagai pengukir, Muhaimin perlu peka
dengan alam sekitar, faham dengan olahan dan kerumitan ketika membentuk motif yang dipilih. Di sebalik kerjaya, Muhaimin turut mendapat dorongan dan persefahaman isterinya yang turut terlibat di dalam bidang sama. Kebanyakan ukiran kayu bukan sekadar dihasilkan untuk kelihatan indah, malah mempunyai makna dan falsafah tersendiri. Memang setiap motif dia berlainan bentuk dan juga berlainan gaya. Untuk kerja-kerja mengukir ni, dia juga tergantung kepada tempoh dan masa yang mana kalau kita target katalah seminggu untuk ukir, kemungkinan dia punya design ataupun reka coraknya lebih complicated lah. Biasanya kalau sebesar ini saya mengambil masa dalam 3 hari kita dah siap lah. Begitu juga kalau ukiran-ukiran yang lebih kepada tradisional, dia memakan masa sikit lah. Cumanya contemporary ni dia berbentuk bebas. Jadi kita boleh ukir mengikut daya dan kehendak kita dan dia tidak terikat kepada sesuatu motif dan reka bentuk yang tertentu. Terdapat 300 hingga 400 motif yang diadaptasi daripada persekitaran alam. Muhaimin lebih suka menggunakan motif bunga-bungaan yang mempunyai makna tersendiri. Kesan permukaan kayu yang dikekalkan antara identiti tersendiri yang ditinggalkan oleh adik guru ini di dalam setiap hasil seninya. Saya diajar ukir ni berbeza dengan cara orang lain mengajar lah. Ambil inisiatif ni untuk belajar dari awal supaya saya boleh sambung warisan ini. Ukiran yang ada sekarang berdasarkan pada permintaan secara exclusively. Hari ini, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia atau MTIB membuat perbincangan dengan Muhaimin yang juga setiausaha kehormat Persatuan Penggiat Seni Ukir Kayu Malaysia, Pengukir. Matlamat MTIB adalah bagi menggalakkan serta menyelaras pembangunan keseluruhan industri kayu. Berdasar pelan strategik pembangunan industri ukiran kayu yang dirangka, segala usaha memartabatkan industri ukiran akan dapat dijalankan dengan lebih tersusun. Tanpa bantuan MTIB sebelum ni pun mereka dah ada. Mereka ni dah ada, contohnya Muhaimin dah ada kilang dia di sini, Inakraf dah ada dan beberapa kilang-kilang lain dah ada. Cuma apa yang kita akan menyuntik bantuan-bantuan untuk kita pertingkatkan lagi dari segi pembangunan produk, dari segi penghasilan, dari segi kualiti dan sebagainya untuk mereka ni dapat bersaing di pasaran dan juga dapat memasarkan produk mereka lah. Muhaimin antara 500 usahawan yang bergiat dalam ukiran kayu di seluruh negara. Namun, hanya 42 yang aktif sebagai pengukir kayu. Dalam pelan strategiknya, MTIB merangkakan beberapa teras strategik utama yang terdiri daripada pengukuhan kerjasama, promosi dan pemasaran, pembangunan modal insan, polisi insentif juga penyelidikan, pembangunan dan pensijilan serta aplikasi teknologi baharu. Mereka ni memang dah ada dan senarai di MTIB dan kalau boleh kita akan tingkatkan mereka ni ke satu tahap yang lain, sama ada yang dah berjaya di pasaran tempatan akan kita bangunkan untuk pergi pasaran ekspor. Manakala kita juga ada program yang mana untuk membangunkan pengukir-pengukir baru. Yang ini kita akan cuba tingkatkan lagi dari segi kreativiti dan juga dia punya kualiti yang produk yang mereka keluarkan dan seterusnya kita akan bangunkan mereka perlahan-lahan. Dan seterusnya kalau boleh kita bimbing juga kepada pasaran ekspor lah. Lagi dia punya banyak yang kita buang daripada kita ambil sebenarnya. Kan? Daripada tunggul asal tu, yang jadi tu. Ni belum siap lagi ni. Jangan ada lubang-lubang nanti bajet ni. Dia tak boleh sepuluh. Tak boleh. Betul. Jadi orang tahulah asal-usul kayu dia daripada kulit sampai ke isi semua kita gunakan. Sampai ke teras ni. Bidang ukiran kayu ni sebenarnya masih dalam peringkat kita nak mencari-cari identiti. Jadi
Bagi industri ukiran kayu ni, yang penting adalah sokongan. Yang pertama, sokongan daripada pihak kerajaan sendiri. Contohnya macam pihak MTIB dari segi pembangunan alatan, mesin-mesin dan sebagainya. Dan yang kedua adalah dari segi sikap kita sendiri. Bila kita nak membangunkan diri kita, kita mencari sesuatu yang kita boleh bawa ke tengah. Contoh macam kemahiran ukiran kayu ni, kena belajar sesuatu yang kita boleh pelajari. Jadi kepada generasi baru, ambil peluang. Dianggarkan, industri ukiran kayu mampu mencapai nilai pasaran tempatan antara 150 hingga 200 juta ringgit setahun. Dari segi potensinya adalah amat besar, di mana MTIB dalam usaha kita adalah kita cuba membawa industri ukiran ini ke satu tahap yang lebih tinggi ke arah mengkomersialkan produk ini dengan membuat pengeluaran dalam bentuk ada volume. Ukiran yang ada sekarang berdasar kepada permintaan secara exclusively, di mana permintaannya adalah tertumpu kepada pengguna-pengguna tertentu dan peminat-peminat tertentu. Tetapi apa yang kita nak bawa di sini, kita akan gabungkan ukiran bersama dengan produk-produk perabot, dan di mana kita akan membuat pengeluarannya dalam secara besar-besaran, kita akan meningkatkan volume. Di sini kita menekan kepada volume game kepada produk ini. Dan bilanya ada volume, adanya pengeluaran yang banyak, kita boleh pasarkan ke luar negara dan kita akan boleh kita tingkatkan aktiviti pasaran sebab kita dah ada pengeluaran dan produk yang dah sedia ada lah. Hampir 30 tahun menimba ilmu daripada adik guru dan jatuh cinta terhadap seni ukiran kayu, anak jati raup Pahang ini membina kerjaya di negeri kelahirannya. Saya waktu tu kalau cerita memang kelakar lah. Saya diajar ukir ni berbeza dengan cara orang lain mengajar lah. Maknanya dulu ni, dia bagi saya satu set pahat. Dia bagi saya sampel kayu yang nak diukir tu. Dan dibagi satu keping panel yang sama yang belum diukir. Jadi dia suruh saya ukir. Dengan basic yang tak ada pada saya mampu ukir macam mana yang dia dah ukir. Di situ timbul minat saya. Saya berjaya menyiapkan produk tu macam mana yang dia nak. Menanam matlamat mahu anak muridnya membuka bengkel sendiri dan agar ukiran kayu dapat diperkembangkan, Muhaimin mula mendidik pemuda-pemuda sekitar. Kadang-kadang kita punya pelanggan tu datang tak menentu. Kadang-kadang tempahan tu dia datang lewat. Tempahan tu dia nak siap cepat. Itu yang paling mencabarlah bagi saya lah. Kadang-kadang dia datang hari ni, esok dia dah nak siap dah benda tu. Generasi muda sekarang ni rebutlah peluang ni. Maknanya jangan tengok ukiran ni nampak kerja kayu ni kotor. Peluang ada, kat mana-mana peluang ada. Cuma masa dan ketika tu dimanfaatkannya dengan sebaik-baiknya lah. Penempatan pelajar-pelajar universiti di Inakraf yang menjalani latihan dan pendedahan terhadap seni ukiran kayu turut menjadi platform buat Muhaimin untuk mengajar, membantu dan membimbing mereka agar dapat bekerja dengan baik sehingga mahir. Di sini saya boleh mendalami lebih lagi pasal seni ukiran halus. Ilmu ini kalau dia dibiarkan begitu saja, so tiadalah penyambung kepada generasi-generasi yang akan datang. So tujuannya untuk menyambunglah ilmu pertukangan ni, seni ukiran ni, dia menambah lagi ilmu pengetahuan untuk diri saya dan juga saya boleh sharekan ilmu ini dengan rakan-rakan. Inakraf adalah bengkel pertama di negeri Pahang yang diiktiraf berdaya maju. Pada masa tu, apa yang saya fikir ialah cuma nak belajar dan mencari sesuatu kelainan. Jadi tak terlintas di fikiran saya akan menjadi seorang yang terlibat dalam ukiran kayu ke arah yang lebih profesional. Jadi bila sesuatu yang baru tu kita nak belajar, kemudian disertai dengan dorongan daripada keluarga, sahabat-sahabat, jadi kita sentiasa berusaha lah mencari kaedah bagaimana untuk mengukir dengan cara yang betul. Kita berguru daripada orang-orang lama, minta restu dia, ilmu dia. Jadi daripada situlah sebenarnya saya menambah lagi kemahiran yang ada.
Dengan ilmu yang dicurahkan oleh bapanya, anak ketiga daripada 4 beradik ini sering diingatkan untuk menghargai rezeki kayu-kayu yang telah membesarkannya. Manakala ayah saya seorang adik guru, jadi dia adalah satu-satunya idola saya dalam bidang ni. Abah selalu pesanlah kalau dia dah tak ada nanti, siapa lagi nak gantikan, nak teruskan bidang ni. Jadinya saya ambil inisiatif ni untuk belajar dari awal supaya saya boleh sambung warisan ni. Ukiran kontemporari mempunyai teknik khas tersendiri dengan penggunaan alatan tertentu. Dan proses penghasilannya tidak mengambil masa lama berbanding penghasilan ukiran kayu tradisi. Sejajar dengan peningkatan zaman, orang katakan, kita dalam bidang ukiran kayu ni juga harus berubah. Jadi saya tak langsung saya menggunakan mesin untuk membantu menghasilkan produk-produk yang lebih cepat dalam ukiran kayu. Contohnya mesin yang terkini seperti scroll untuk memotong. Kalau dulu kita menggunakan gergaji kan. Jadi produknya orang kata sikit. Kalau kita menggunakan scroll mesin tu, orang cakap lebih banyak lagi kita membuatkan pengeluaran lah dalam bidang ukiran kayu ni. Teknik dan proses memainkan peranan penting dalam penghasilan ukiran kayu. Contohnya, bakul bermotifkan bunga tulip yang ditempah khas oleh pelanggan dari Turki. Ia akan melahirkan produk yang tampak eksklusif dan sentiasa segar mengikut peredaran zaman. Dia punya reka bentuk ataupun corak ataupun motif dia ada kelembutan. Kalau ukirannya hidup. Saya kemari bukan saja membawa seni, saya juga membawa budaya saya, membawa nama negara. Selaras dengan objektif utama MTIB dalam memartabatkan sektor perkayuan, Pusat Pembangunan Kemahiran Industri Kayu (WISDEK) telah ditubuhkan pada 1995. Berkeluasan 45,000 kaki persegi, pusat latihan yang terletak di Banting, Selangor ini berperanan sebagai sebuah institusi unggul dalam mempertingkatkan pembangunan sumber manusia industri kayu. Antara kursus yang ditawarkan termasuklah program latihan industri yang dilaksanakan atas permintaan pihak perusahaan. Juga program latihan belia khusus untuk peserta yang berminat membina kerjaya dalam industri perkayuan. Assalamualaikum semua. Khabar sihat? Okey, selamat datang ke kelas kursus asas ukiran kayu. Pusat ini menekankan latihan secara praktikal di mana pelatih akan menggunakan kebanyakan masa untuk menjalani kerja-kerja berbentuk amali. Di samping itu, setiap pengajar terdiri daripada mereka yang berpengalaman dalam industri perkayuan. Untuk di WISDEK hari ini, saya mengajar dia orang kaedah ataupun teknik asas ukiran kayu. Jadi kita bagi dia satu keping kayu yang telah dilakar, kemudian mereka cuba mengukir. Ini adalah salah satu langkah pertama untuk membiasakan diri mereka, dan untuk lebih lanjut lagi mereka perlu menghadiri beberapa kelas lagi untuk mendalami dengan lebih lanjut lagi seni ukiran. Jadi dah tu. Segak menggayakan busana songket berwarna hijau. Muhaimin seringkali mengenakan pakaian lengkap tradisional Melayu sewaktu proses pembelajaran mahupun ketika menyertai pameran di luar negara. Keadaan cuaca yang tidak menentu bukanlah faktor penghalang dalam mempromosikan budaya dan identitinya. Menyedari kurangnya pembabitan golongan wanita dalam ilmu pertukangan, gadis berusia 27 tahun ini nekat mendalami minatnya terhadap hasil seni kayu. Seni ukir kayu ni memang first time. Saya sebelum ni tak pernah tahu apa-apa pasal ukiran. Tadi daripada mula kami buat daripada awal, saya rasa seni ukiran ni satu benda yang sangat mudah untuk kita belajar. Cuma untuk finishing tu kita perlukan ketelitian lah. Usaha dalam menyemai minat generasi muda bukanlah satu tugas mudah. Sekarang kita nak buat ini. Sama.
Bagi generasi muda ni kita kena ikut macam mana kehendak dia. Lebih-lebih lagi dalam zaman IT ni. Jadi dia boleh belajar di mana-mana daripada internet dan sebagainya. Tapi yang penting mesti ada guru. Kamu boleh tolak ni. Ketajaman mata pahat turut memainkan peranan penting dalam penghasilan ukiran kraf kayu yang kemas dan bermutu tinggi. Pembelajaran secara teori dan praktikal kesenian ini mengambil masa sehingga 4 hari. Nak datang kat Wizlet ni untuk tambah pengalaman dan ilmu. Bila kita belajar dengan orang baru kita tahu. Kita banyak kita tak tahu kan. Ilmu pertukangan kan. Dia nak cakap susah tu. Dia benda kemahiran kan. By time kita boleh master lah. Cuma first time ni lah. Banyak lagi kelemahan lah. Kena praktis lagi. Cuma memang mungkin memang kena kesabaran tinggi. Bagi mendapatkan hasil eksklusif, minat, kesungguhan dan kesabaran yang tinggi menjadi elemen penting sepanjang proses ukiran. Muhaimin meminati bidang seni lukis sejak di bangku sekolah. Penerima anugerah The Best of Achievement Craftsmanship Award International Livewood Carving Show and Competition Nanning, China 2012 ini membuktikan kepada anak-anaknya kejayaan bukan sahaja dengan wang tetapi juga menggunakan kemahiran. Saya kagum dengan sifat ayah saya, antaranya profesional dan sangat teratur lah di dalam dia buat kerja tu. Mungkin akan ada satu hari nanti dalam keluarga saya akan meneruskan bidang seni ukiran. Menolak persepsi ukiran kayu tidak mendapat tempat di hati golongan muda, adik guru ini sering bercerita akan pengalaman dan kejayaannya ke serata ceruk dunia kepada anak-anak. Memiliki kediaman yang menarik dan teratur menjadi idaman setiap insan. Ia juga dianggap terapi, apatah lagi diserikan dengan pelbagai jenis ukiran kayu, sama ada hiasan atau perabot pada segenap ruang. Dikenali sebagai Cikgu Mukhtar, bekas pengetua sekolah dari Pulau Pinang ini menjadikan hasil kerja Muhaimin sebagai koleksi minatnya terhadap kayu. Dia punya reka bentuk ataupun corak ataupun motif dia ada kelembutan, hidup. Kalau ukirannya hidup. Atas permintaan saya, dia dapat mengukir pintu, panel pintu. Saya minta dia supaya mengukir bunga tanjung dan juga dengan mempelam harum manis. Jadi dia dapat mengolahkan itu jadilah, dan dia dapat ambil motif-motif tertentu lah untuk ciptaan dia. Contohnya dia ambil motif pending, kan kita pending ada tari pinggang orang lama kan pending. Jadi motif bulat bujur pending tu dapat diterjemahkan. Sebarang ukiran kayu sama ada digantung pada dinding atau diletakkan di atas meja pasti menyerlahkan dekorasi selari cita rasa pemiliknya. Ukiran kayu memerlukan jiwa kerana ia adalah seni pertukangan tangan yang telah menjadi tradisi masyarakat Melayu sejak turun-temurun. Diberi peluang mempersembah seni ukirannya di Parlimen Malaysia pada 2003, Muhaimin menganggap ia satu anugerah buatnya sepanjang berkecimpung dalam seni ukiran ini. Antara hasil karyanya termasuk di kafeteria, Dewan Bankuet, meja cokmar, di Dewan Negara dan Dewan Rakyat, juga di ruangan lobi utama. Di sebalik setiap keunikan lakaran yang dipersembahkan, banyak falsafah dan makna tersirat. Penggunaan motif seperti bunga raya sebagai bunga kebangsaan menjadi pilihan utama Muhaimin dalam menyerikan setiap sudut dewan. 14 kuntum bunga melambangkan 14 buah negeri di Malaysia.
manakala reka corak polar lengkap pula adalah tanda kemakmuran dan kesejahteraan di bawah prinsip rukun negara. Yang tak kena tu, dia tak kilat ni, tak kena lah. Hari ini saya akan membaik pulih. Beberapa ukiran-ukiran saya akan tengok mana ukiran yang telah rosak ataupun ada sedikit pembaikian, kita akan touch up dia lah. Kita nak kekalkan kesenian tu supaya tahan lebih lama lagi. Dalam menentukan tahap ketahanan sesebuah ukiran, pemilihan kayu yang bersesuaian memainkan peranan yang penting. Berdasarkan sifatnya yang keras dan tahan lama, kayu jati, nyatoh dan cengal antara material utama yang digunakan. Biasanya ukiran ni dia akan mengalami perubahan suhu dan juga cuaca. Jadi setelah lebih 10 tahun kita akan baik pulih semula lah. Kita restorasi, kita menggunakan bahan-bahan tertentu supaya kualiti dan juga hasil karya tu dia tidak rosak dan sebagainya. Kalau kerosakan kecil tu dia just sekadar sapukan wax ataupun bahan pengilat saja. Dan kalau ada kerosakan atau scratch atau pecah-pecah tu kita terpaksa touch up lah menggunakan color dan sebagainya. Seteguh Parlimen sebagai perlembagaan negara, disanjung dan dipelihara martabatnya. Begitu juga pemeliharaan terhadap khazanah ukiran melambangkan kekayaan budaya bangsa. Keindahannya kekal sepanjang zaman. Di samping sumbangannya di dalam negara, Adi Guru ini juga menempa nama di peringkat dunia. Hasil kerja tangannya terukir di negara-negara Eropah dan Timur Tengah. Dan pada tahun lepas juga di Guangzhou, China, saya rasa satu penganugerahan yang mana saya telah naik ke pentas berucap utama bagi mewakili 230 artis di dunia dan satu penghormatan sebenarnya, penghormatan untuk negara, dan disiarkan secara langsung melalui 5 siaran utama di China, seluruh China. Dan di semasa ucapan tu saya sempatlah memberi kata dua ucapan, dan di akhir ucapan tu saya persembahkan 1-2 bunga silat nak membuktikan kepada mereka saya kemari bukan saja membawa seni, saya juga membawa budaya saya. Maknanya bila saya keluar negara, saya akan bukan saja membawa diri saya, tetapi saya membawa nama negara. Lebih 30 tahun menceburi bidang seni ukiran kayu, Muhaimin banyak melalui liku-liku mencabar sebelum mengecapi kejayaan. Saya berharaplah supaya generasi yang ada sekarang cuba mencari sesuatu yang berlainan, dan saya rasa bidang ukiran kayu ini tak ramai di negara kita, masih kecil lagi. Jadi kepada mereka-mereka yang baru nak belajar mengukir ni, boleh, tapi saya cukup menggalakkan. Cumanya biarlah kita cari sesuatu. Pesan orang tua dulu ada berkata, kalau nak mempelajari sesuatu, biarlah berguru. Begitu juga dengan seni ukir. Kita kena ada mentor ataupun guru kita supaya apa yang kita belajar tu kita mendapat kaedah ataupun cara yang betul. Tanpa fungsi, sesuatu karya seni itu hilang keunikannya. Biar buruk dipandang mata, cuma yang memahami tahu menilainya. Sesungguhnya, warisan seni budaya ini melambangkan jati diri dan ketinggian tamadun bangsa.